Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cikgu Nur Syazwani. Cikgu harap kamu semua sihat-sihat ya untuk hari ini. Okey, untuk tajuk sains hari ini kita akan belajar unit 1 dari buku teks iaitu kemahiran saintifik. Okey, dalam tajuk kemahiran saintifik ni dia terbahagi kepada dua, iaitu kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Apa itu kemahiran proses sains? Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah ataupun membuat keputusan secara bersistem. Okey, kalau kita nak menjalankan eksperimen, kita perlu menggunakan kemahiran proses sains supaya kita dapat menyelesaikan sesuatu masalah tersebut. Okey, untuk hari ini cikgu akan fokuskan kepada kemahiran proses sains sahaja ya. Kemahiran proses sains ada 12 kesemuanya. Okey, yang pertama ialah memerhati. Okey, macam mana kita nak buat pemerhatian? Okey, untuk memerhati, dia tidak terhad kepada menggunakan penglihatan sahaja. Sebaliknya, memerhati adalah menggunakan kesemua deria yang ada pada diri kita untuk menerangkan fenomena ataupun perubahan yang berlaku. Okey, apa deria yang terdapat pada diri kita? Kita ada deria penglihatan, deria pendengaran, deria bau, deria rasa dan juga deria sentuhan. Jadi kita perlu gunakan kelima-lima deria ini untuk menerangkan pemerhatian. Okey, yang kedua ialah mengelas. Okey, apa yang dimaksudkan dengan mengelas? Okey, mengelas ialah mengasingkan ataupun mengumpulkan objek berdasarkan persamaan dan juga perbezaan. Okey, cikgu bagi contoh cikgu ada bela kucing. Kucing cikgu ada 7 ekor semuanya. Ada di antara kucing cikgu yang berwarna hitam, ada juga yang berwarna oranye dan ada juga yang berwarna putih. Jadi, cikgu boleh kelaskan kucing-kucing cikgu berdasarkan warna kucing tersebut. Okey, cikgu boleh kelaskan kucing tersebut berdasarkan warna oranye, putih dan juga hitam. Maksudnya kamu asingkan mereka kepada kumpulan-kumpulan warna mereka. Okey, yang ketiga ialah mengukur menggunakan nombor. Mengukur menggunakan nombor. Okey, jadi mengukur menggunakan nombor ini adalah kemahiran membuat pemerhatian menggunakan nombor dan alat piawai yang standard. Maksudnya kamu mengukur objek ataupun sesuatu fenomena menggunakan alat pengukur dan juga menggunakan unit piawai. Okey, contoh alat pengukur adalah pembaris, penimbang, silinder penyukat. Kesemua alat pengukur ni mempunyai unit piawai tertentu. Okey, cikgu bagi contoh dalam satu lumba lari. Okey, kita nak mengukur masa peserta. Jadi kita menggunakan alat pengukur jam randik untuk mengukur masa. Jadi unit piawai bagi masa ialah saat ataupun minit ataupun jam.
Okey, yang keempat ialah membuat inference. Membuat inference. Apa yang dimaksudkan dengan membuat inference? Okey, membuat inference ni adalah membuat kesimpulan awal berdasarkan pemerhatian. Maksudnya kamu dah ada pemerhatian, jadi kamu berikan alasan kenapa pemerhatian itu seperti itu. Okey, cikgu bagi laut. Okey, kita tengok contoh untuk inference. Okey, di mana ada satu situasi. Okey, kamu menjalankan satu eksperimen untuk menguji gerak balas tumbuhan terhadap cahaya matahari. Okey, kamu ada satu pasu pokok, kemudian kamu tutup pokok tersebut dengan kotak gelap. Jadi, setelah seminggu, kamu mendapati bahawa pokok tersebut telah mati ataupun layu. Jadi, inference yang kamu boleh buat berdasarkan pemerhatian tersebut adalah pokok tersebut mati kerana tidak mendapat cahaya matahari. Okey, untuk menjawab soalan inference, kamu perlu menggunakan perkataan kerana. Inference adalah mengenai memberi alasan. Okey, kemudian yang kelima adalah meramal. Okey, apa itu meramal? Meramal ialah menyatakan kemungkinan berdasarkan sesuatu peristiwa, ataupun kamu membuat jangkaan berdasarkan pemerhatian, ataupun berdasarkan pengalaman lalu, ataupun berdasarkan data. Jadi kamu membuat jangkaan. Okey, cikgu bagi contoh. Cikgu ada satu urutan nombor 2, 4, 6, kemudian X. Jadi kat sini kamu boleh jangkakan yang X ialah 8. Kenapa kamu dapat jangkakan X ialah 8? Kerana mengikut urutan ataupun mengikut pertambahan nombor 2 di setiap nombor. Kamu ramalkan. Okey, yang keenam ialah berkomunikasi. Berkomunikasi. Okey, macam kita hari-hari kita berkomunikasi kan dalam kehidupan seharian kita kan. Kita bercakap. Itu adalah cara kita berkomunikasi. Tapi untuk menjalankan eksperimen, kita berkomunikasi dengan mempersembahkan maklumat ataupun idea tersebut dalam pelbagai bentuk yang kreatif seperti graf, jadual, carta dan sebagainya. Okey, jadi melalui graf, carta, jadual dan sebagainya ini, kita dapat mengetahui maklumat tentang sesuatu data. Okey, itu adalah berkomunikasi dalam eksperimen. Okey, yang ketujuh ialah menggunakan perhubungan ruang dan masa. Menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, jadi apa maksud menggunakan perhubungan ruang dan masa? Apa maksud dia? Okey, di sini menggunakan perhubungan ruang dan masa bermaksud kamu memerihalkan perubahan sesuatu kejadian ataupun objek berdasarkan parameter tertentu. Okey, seperti parameter lokasi ataupun arah ataupun bentuk ataupun saiz. Okey, mengikut masa. Ini bermaksud kamu menyatakan perubahan mengikut masa. Okey, sebagai contoh,
cikgu ada aiskrim. Jadi cikgu biarkan aiskrim cikgu di bawah cahaya matahari selama 20 minit. Jadi apa yang akan berlaku selepas 20 minit? Tentulah aiskrim tersebut akan mencair. Jadi di sini semakin bertambah masa, semakin kecil bentuk aiskrim tersebut. Ataupun kamu dapat berkata semakin bertambah masa, semakin berkurang saiz aiskrim tersebut. Itu adalah hubungan antara ruang dan juga masa. Okey, kemahiran proses sains yang ke-8 adalah mentafsir data. Mentafsir data. Apa yang dimaksudkan dengan mentafsir data? Okey. Mentafsir data ialah kamu memberikan penerangan ataupun keterangan secara logik ataupun rasional berdasarkan data yang kamu kumpul. Sebagai contoh, Okey, sebagai contoh, ada seorang murid dia telah mengumpulkan data mengenai cara murid datang ke sekolah. Okey. Dia kumpul data mengenai cara murid datang ke sekolah. Ada murid yang berjalan kaki, ada yang berbasikal, ada yang menaiki bas dan juga ada yang berkereta. Jadi dikumpulkan maklumat. Berapa orang yang naik basikal, berapa orang yang naik kereta, berapa orang yang jalan kaki. Kemudian dia buat carta pie macam ni. Okey, katakanlah A ni adalah berjalan kaki. Berjalan kaki, manakala B ialah berkereta. C adalah naik bas dan D berbasikal. Okey, berdasarkan carta tersebut, kamu dapat tafsirkan bahawa bilangan pelajar yang berjalan kaki dan juga bilangan pelajar yang naik kereta adalah sama banyak. Kamu tengok A dengan B ni adalah sama banyak. Kamu tafsirkan data mengenai apa yang kamu kumpul. Okey, kemudian nombor 9, kemahiran proses sains yang ke-9 adalah mendefinisi secara operasi. Okey, apa maksud mendefinisi secara operasi? Okey, definisi ni adalah maksud. Okey, operasi maksudnya apa yang kita lakukan. Okey, jadi kat sini kamu memberikan maksud berdasarkan apa yang kamu lakukan ataupun apa yang kamu perhatikan. Okey, kemudian yang ke-10 ialah mengawal pemboleh ubah. Mengawal pemboleh ubah. Okey, apa itu maksud pemboleh ubah? Pemboleh ubah ialah sesuatu yang boleh berubah dalam sebuah penyiasatan. Okey, pemboleh ubah dia terbahagi kepada 3. Okey, pemboleh ubah ada 3 ya. Pemboleh ubah ada 3. Yang pertama ialah pemboleh ubah dimalarkan.
Okey, yang kedua ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, manakala yang ketiga ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, apa itu pemboleh ubah yang dimalarkan? Okey, pemboleh ubah yang dimalarkan adalah sesuatu yang tetap ataupun sesuatu yang sama dalam satu eksperimen tersebut. Okey, dia sama saja. Okey, bagi pemboleh ubah dimanipulasi ialah sesuatu yang kita ubah ataupun sesuatu yang berbeza dalam penyiasatan ataupun eksperimen tersebut. Okey, manipulasi maksudnya berbeza. Malarkan maksudnya sama. Okey, bergerak balas. Bergerak balas ni maksudnya apa yang kita perhatikan ataupun keputusan yang kita dapat. Okey, kemudian yang ke-11 ialah membuat hipotesis. Okey, membuat hipotesis ialah membuat suatu perhubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Jadi dalam soalan tu kamu mesti tahu yang mana satu pemboleh ubah dimanipulasi, yang mana satu pemboleh ubah bergerak balas. Okey, selalunya hipotesis ni kita menggunakan perkataan semakin. Lepas tu kita nyatakan pola. Pola ni adalah bertambah, sama ada dia bertambah ataupun berkurang. Kemudian PM, kamu nyatakan PM kamu. Okey. Kemudian semakin pola PB. Okey, contoh bila soalan minta hipotesis, kamu boleh nyatakan begini. Semakin bertambah berat seseorang, semakin bertambah daya untuk mengangkat orang tersebut. Itu adalah contoh hipotesis. Kamu menggunakan semakin ataupun kamu boleh menggunakan jika. Jika bertambah berat beban, maka bertambah daya yang diperlukan. Okey, macam tu. Okey, yang terakhir ialah mengeksperimen. Okey, mengeksperimen adalah yang terakhir dalam kemahiran proses sains. Mengeksperimen ni maksudnya kamu menjalankan eksperimen, kamu mengumpul data, kamu mentafsir data, kemudian kamu membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis kamu dan membuat laporan. Itu adalah mengeksperimen. Jadi itu sahaja yang cikgu nak terangkan mengenai kemahiran proses sains. Terima kasih.